Okey kan. Okey cikgu. Okey cikgu nak teruskan cikgu punya kelas hari ini. Tajuk kita hari ini adalah prinsip Archimedes. Okey kan. Cikgu tak dengar pula suara kamu kan. Okey. Tak apalah. Apa-apa respon nanti kita boleh ni lah tanya kan. Okey kan. Okey cikgu mula kan. Kita mula kan. Okey, prinsip Archimedes. Okey, pertama sekali cikgu ceritakan tentang tips prinsip Archimedes. Ni tips ni penting juga untuk kamu kan. Sebab cikgu ajar pelajar dia boleh faham lah kaedah ni kan. Jadi dalam BM dabat itu daya apung da DA kan. Dabat DA daya apung bat berat air tersesar. Ni cara nak ingat kan. Itu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa daya apung ialah sama dengan berat air yang tersesar. Okey, untuk seterusnya prinsip keapungan yang berkait rapat juga dengan prinsip Archimedes, DABO, iaitu daya apung sama dengan berat objek. Daya apung sama dengan berat objek. Ini contohlah kan. Okey, cikgu teruskan. Prinsip Archimedes. Okey, yang pertama, ini sebelum objek tu diletakkan dalam air. Okey kan, bekas ni kosong kan. Okey, selepas dilepaskan dalam air, kita dapati air akan melimpah keluar. Okey, air akan melimpah keluar. Jadi, daya yang bertindak pada objek yang terapung ni, sebab dia terapung, prinsip keapungan, dia mematuhi DABO kan. Jadi tak apalah kan. Daya yang atasnya panggil daya apung. Daya yang di bawah dipanggil berat objek. Okey kan. Jadi air yang keluar ni, kita timbang beratnya. Ini dipanggil sebagai berat air yang tersesar. Berat air yang tersesar kan. Berat air yang tersesar. Jadi ni cikgu dah terang kepada kamu tadi kan. Jadi berat air yang tersesar ni adalah sama dengan daya apung. Jadi itulah katakan prinsip Archimedes. Untuk semua keadaan maksudnya dia ada dua keadaan. Sama ada keadaan terapung atau tenggelam. Kalau kita pakai prinsip Archimedes. Kalau kita nak pakai prinsip Pascal, okey kan? Bila prinsip Pascal, prinsip keapungan, kita silap kan? Prinsip keapungan, DABO, ia untuk objek yang terapung. Dia untuk objek yang terapung kan? Untuk objek yang terapung. Okey. Jadi ada 3 rumus penting kan? Rumus pertama ialah daya apung sama dengan rho GV. Rumus yang kedua ialah daya apung ketumbatan sama dengan mass per volume. Ni formula penting kan? Ataupun M sama dengan rho V. Okey, untuk rumus yang ketiga, kita akan membincangkan iaitu berat objek. W sama dengan mg. Jadi berat objek, daya apung, kita akan bincanglah kan. Jadi tengok sini, isi padu air yang tersesar iaitu V sama dengan isi padu objek yang terendam. Isi padu objek yang tersesar sama dengan isi padu objek yang terendam. Maksudnya, nanti kita akan terang, juga terangkan ni apa maksud ni. Okey, kes yang pertama, ada 3 kes. Kes yang pertama, objek tu terapung ataupun terapung sebahagian. Dia tak orang kata tak mandi sepenuhnya lah kan. Jadi berat air yang tersesar, air yang keluar ini, okey, adalah daya apung dan berat objek W sama dengan daya apung. Ini sama konsep dia kan. Sebab dia terapung. Okey. Untuk kes ini pula, tengok dia kata isi padu tadi kan. Minta maaf nombor 1 kan. Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek yang terendam. Yang bahagian direndamkan sahaja dikira sebagai isi padu untuk ini. Isi padu ini sama dengan isi padu yang terendam sahaja dengan air di kawasan ni. Okey, untuk yang kedua, terapung terendam sepenuhnya. Terapung terendam sepenuhnya. Maksudnya mandi habis lah kan. Dia mandi sepenuhnya kan.
Jadi berat air yang tersesar W sama dengan daya apung, masih sama. Okey. Dan berat objek W sama dengan daya apung masih sama, dabat dabo masih sama dan isi padu saja berbeza sikit. Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek. Jadi isi padu yang dapat dihasilkan ni sama dengan isi padu objek semua ni 100%. Kalau macam ni terendam 50%, isi padu ni pun 50% daripada isi padu ni. Tu maksud dia. Nanti kita buat soalan nampak lagi kan. Okey, seterusnya tenggelam. Ni dua ni kes terapung, kes yang ketiga tenggelam. Tenggelam terendam sepenuhnya. Okey kan? Berat air yang tersesar W sama dengan daya apung. Okey. Berat objek W melebihi daya apung. Sebab apa W melebihi daya apung? Sebab objek tu tenggelam, tak terapung. Jadi tidak mematuhi prinsip keapungan. Berat melebihi daya apung. Dan isi padu air yang keluar ini sama dengan isi padu objek juga. Kenapa? Sebab seluruh objek ni direndamkan sepenuhnya macam kes ini juga. Okey kan? Ni isi padu ni sama dengan isi padu ni. Isi padu ni sama dengan isi padu ni. Tapi kalau ini isi padu ni sebahagian. Jadi isi padu ni sikit. Boleh faham kan? Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada lah. Okey. Cikgu minta maaf lah, cikgu punya mic ada masalah sikit kan hari ni. Jadi nak tanya soalan tu boleh tapi cikgu kurang dengar sikit kan. Cikgu dah betul sikit lah. Okey. Okey, untuk yang berikutnya kita pergi pada kes terapung. Okey kan? Kes terapung. Kalau terapung, maksudnya berlakunya keseimbangan daya. Terapung kan? Keseimbangan daya. Jadi ada terapung, serendam sebahagian, terendam sepenuhnya. Okey kan? Okey, cuba tengok ni kan. Ada dua jenis terapung. Ini separuh saja isi padunya. Separuh daripada isi padunya telah apa? Terendam. Jadi isi padu dia sikit. Ini terendam sepenuhnya. Nampak isi padu dia lebih banyak. Itu senanglah. Jadi kita katakan berat objek sama dengan daya apung masih mematuhi orang kata dabo. Daya apung sama dengan berat objek. Okey. Ataupun kita kata ni berat objek, WOO objek sama dengan daya apung. Ini kes untuk terapung. Keseimbangan daya bermaksud dia mengalami apa prinsip keapungan tadi tu. Okey, untuk yang tenggelam. Tenggelam pula. Sama juga cerita tadi. Sama kan? Cikgu rasa tak ada apa kot ni kan. Cikgu boleh teruskan. Ini pun dah cerita tadi. Cuma ketiga-tiga ini mematuhi prinsip Archimedes. Apa tu prinsip Archimedes? Berat air yang tersesar. Berat air ini adalah sama dengan daya apung. Daya apung mana? Daya bertindak ke arah atas. Ya, ke atas. Atas kan? Jadi sama dengan apung. Dabat lah. Dabat kan? Okey, untuk terapung kita boleh kata berat objek sama dengan daya apung. Daya apung sama dengan berat air yang tersesar. Weight of the liquid displaced. Untuk tenggelam, kita kata berat melebihi daya apung. Weight more than buoyant force. Buoyant force equal to weight of liquid displaced. Ataupun berat air yang tersesar. Ini tetap samalah. Sebab ini menunjukkan prinsip Archimedes. Boleh faham kan? Nampak tak? Nampak tak pelajar? Minta respon sikit. Faham cikgu. Boleh faham cikgu. Nampak tak? Boleh. Okey. Okey, untuk isi padu pula, cikgu buat ni kan. Ini untuk kes ini saja, nampak kan? Cikgu buat ruangan ni. Isi padu air yang tersesar, V sama dengan isi padu objek yang terendam. Maksudnya, kalau dia terendam sebanyak 50%, jadi isi padu ni hanyalah 50% daripada isi padu objek. Okey, boleh faham kan? Kalau terendam 30%, maksudnya ini adalah 30% daripada isi padu objek. Kalau macam kes kedua dan ketiga ni, isi padu ni sama dengan isi padu objek. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab apa? Apa jawab?
Kenapa tu? Sebab Sebab terendam dua-dua ni, sepenuhnya. apa dia? Siapa jawab? Sebab terendam Sebab sepenuhnya. Ya, bagus. Nur Ain sebab dia terendam sepenuhnya. Terendam sepenuhnya. Jadi isi padu ini sama dengan ni kerana dia terendam sepenuhnya. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Ni contoh soalan yang basic yang kamu nak faham kan? Untuk Sebab dia terendam. prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes memang susah sikit lah kan? Sebab dia Okey, cikgu sebab teruskan kan? keseluruhan dia terendam sebenarnya. Ya? Apa tu? Okey. Cikgu tak apa dengar kan? Mic cikgu masalah sikit kan? Speaker. Okey, tak apa. Cikgu teruskan kan? Okey, contoh kan. Ketumbatan air 1000. Ni, ketumbatan air dibagi. Jadi, objek ni diletakkan dalam bekas air. Okey. Dan hanya 5 meter. Tenggelam lah. Bukan tenggelam lah. Dia, terendam. Kan? Dan 4 meter tidak. Maksudnya 4 meter ni kering lah. 5 meter ni basah lah. Senang maksud cikgu kan. Jadi ni 2 meter panjang dia. Bentuk cuboid. Ni 3 meter panjang dia. Okey, soalan pertama. Tanya. Ni kamu boleh jawab senang kan. Berapakah isi padu objek? Bila tanya isi padu objek, dia tidak melibatkan apa-apa. Dia betul-betul melibatkan objek ini. Jadi panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi berapa tu? 2 darab 3 darab berapa? Darab 9. 9. Okey, bagus. 9. Jadi kena tambahlah sebab dia tanya isi padu objek. Jadi 2 darab 3 darab 9 kita dapat 54 meter cube. Ni. Okey, isi padu objek terendam. Yang terendam ialah 5 meter kan? 5 meter, 3 meter, 2 meter. Jadi 5 darab 2 darab 3 darab 5. Jadi dapat 30 meter cube. Ni. 30 meter cube. Boleh kan? Okey. Yang berikutnya. Isi padu air yang tersesar. Isi padu ni. Jadi cikgu cakap tadi kan, isi padu ni bergantung kepada isi padu objek yang terendam. Jadi berapa isi padu sini? 30. Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek yang terendam. Jadi berapa nilai dia? 30. Berapa nilai dia? 30. Ya, okey. 30. Okey, Juni betul kan? 30. 30 meter cube. Ini isi padu yang kita tahu. Okey, daya apung kita ada formula kan. Daya apung juga dah bagi tadi. Rho GV. Rho ketumbatan air. G 10 lah kan. V isi padu yang terendam. Biasanya kan isi padu yang terendam. Jadi kita gantikan. Ni dah. Daya apung, buoyant force, Rho 1000. 1000 ni lah kan. Air. G 10. V 30. 30 ni maksud berapa isi padu ini. Ataupun isi padu kawasan ni. Objek yang terendam. Boleh kan? Okey, kita pergi ni. Itu daya apung. 300,000 Newton. Berat air yang disesarkan. Berapa nilai berat air disesarkan? Siapa boleh faham? Jawab. Berat air disesarkan. Byte. Apa dia? Berapa nilai dia? Berapa tu? Tak dapat. Jadi berat air disesarkan ialah sama dengan sama juga 300,000. Kenapa 300,000? Ini konsep kan? Sebab berat yang air disesarkan sama dengan daya apung. Ataupun daya apung sama dengan berat air disesarkan. Dapat. Daya apung sama dengan berat air disesarkan. Jadi 300,000. Jadi air ni kalau kamu timbang berat dia ialah 300,000 Newton. Sama dengan daya apung. Itu maksud dia. Okey, bagaimana ni pula dengan berat objek? Berat objek berapa? 300,000 kan? 300,000 Newton. 300,000. Kenapa 300,000? Sebab objek ni terapung. Bila objek ni terapung, daya apung sama dengan berat objek. Jadi jawapannya
300,000. Double. Daya apung sama dengan berat objek. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Soalan seterusnya iaitu jisim objek. Jisim objek. Jisim objek, kita tahu berat objek kan? 300,000 Newton. Jisim objek. Jadi kita guna formula W sama dengan apa dia? MG. 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 Ya, W sama dengan mg kan? mg. M tu kita tak tahu sebab tanya jisim. G kita tahu, jadi kita gantikan. Jisim objek sama dengan percutan graviti, kita gantikan. Jadi 300,000 sama dengan jisim objek darab 10. Jadi jisim objek sama dengan 30,000 kilogram. Ni contoh. Boleh faham kan? Boleh? Pening Boleh kita ke? MG. Boleh cikgu. Boleh kan? W sama Okey, dengan MG. kita pergi pada ketumpatan objek. Ketumpatan objek maksudnya jisim formula apa? Jisim per isi padu. Ketumpatan objek sama dengan jisim per isi padu. Mesti jisim objek per isi padu objek. Ya kan? Jadi ketumpatan objek, ni cikgu cakap tadi dah. M per V. Jisimnya 30,000 tadi mana dapat? Kita ambil daripada sini. Jisim objek. Bagi dengan V isi padu objek. Isi objek kita ambil yang mula-mula tadi tu. 54. Jadi kita dapat 555.56. Boleh faham kan? Okey, jadi kat sini kita dah terjawab kan? Kenapa objek tu terapung? Siapa boleh jawab? Kenapa objek tu terapung? Siapa nak cuba? Dari segi ketumpatan. Siapa nak cuba? Kurang tumpat Ada jawapan tak? Kurang tumpat dari air. Okey, bagus kan? Kan? Betul. Jadi ketumpatan objek itu 555 ni kurang daripada ketumpatan air. Jadi terjawablah dengan kiraan ni kan. Cikgu harap kau faham lah kan. Kalau tak faham boleh tengok video cikgu berkali lah. Dan kalau tak faham juga boleh WhatsApp cikgu kan. Tengok video cikgu kamu boleh WhatsApp tanya lagi kan. Cikgu boleh terang insyaAllah. Okey, kita pergi pada soalan kan. Yang melibatkan prinsip Archimedes. SPM 2013 nombor 2. Okey kan. Tengok soalan ni. Okey, diagram to show a log float at the surface of the water. River water kan. Nampak kan? Ada kayu balak, terapung. Soalan pertama, namakan satu daya yang bertindak ke atas kayu balak. Dia minta satu daya. Jadi terlalu umum jawapan ni. Soalan ni kan. Jadi jawapan dia pun umum juga. Jadi kamu boleh jawab apa? Siapa nak cuba? Daya apa? Daya apung. Daya Okey, daya apung. Okey, betul. Lagi ada daya apa lagi? Ada berapa daya lagi? Ada dua daya kan? Daya apung dengan apa? Normal. Ya, berat. Daya apung dengan berat kan. Terapung mesti ada ke bawah daya berat, ke atas daya apung. Itu dah. Jadi kamu boleh jawab daya apung ataupun berat, buoyant force ataupun weight. Okey, soalan seterusnya, beri satu sebab mengapa kayu balak terapung. Dia kata beri sebab kenapa kayu balak ni boleh terapung. Siapa nak cuba? Kenapa kayu balak ni terapung? Ketumpatan kayu balak kurang daripada air. Itu boleh jawab juga kan. Ketumpatan kayu balak kurang daripada air. Ataupun kamu boleh jawab macam ni kan. Sebab dia terapung, kamu kata double. Daya apung sama dengan berat objek. Itu pun boleh. Okay, kan? Yang kamu kata ketumpatan kayu balak kurang daripada apa? Daripada air. Itu pun boleh juga terima kan. Okey. Ni daya kan. Daya apung, arah dia. Dan bawah adalah berat. Ni contoh. Okey kan, kita pergi pada C. Soalan, the mass of the log is ni, okey, 1200 kan kilogram. Density of the river dia bagi. Calculate the volume of the water displaced. Volume of the water displaced. Jadi dekat sini kamu boleh tengok dibagi apa?
Dia bagi apa, dia terapung kamu guna double. Iaitu daya apung sama dengan berat objek ataupun buoyant force equal to weight. Jadi kamu boleh guna formula daya apung itu rho GV. Rho 1000, V kita nak tanya, dia minta tanya kan. G boleh potong, mass 1200. Jadi kita ganti. Dapat macam ni kan. Okey, kamu ganti-ganti, kamu dapat V sama dengan berapa? Siapa dah tekan calculator? Siapa nak cuba? Berapa tu? Dapat jawapan dah? Okey, cuba jawapan kan. Jawapan dia, kita tengok sini, 1200 digantikan. Okey, 1000 digantikan dan kita dapat V sama dengan 1.2. 1.2 meter cube. Kenapa kita buat meter cube? Sebab semua dalam unit SI kan. Jadi kita dapat meter cube. 1.2 meter cube. Okey, soalan D. Kita guna double kan. Daya apung sama dengan berat objek. Sebab dia terapung. Okey, D. What happened to the volume of the water displaced when the log float in the sea water? Bila ni mungkin dalam air sungai. Sekarang kita ubah dia kepada air laut. Apa jadi kalau kita ubah pada air laut? Siapa nak cuba? Dia lebih tenggelam ke lebih terapung? Lebih terapung. Terapung. Lebih terapung. Sebab air laut ketumpatan tinggi kan. Jadi dia lebih terapung. Nak tolak ke atas lagi. Kalau ketumpatan rendah dia lebih ke dalam. Ataupun lebih tenggelam. Jadi kita kata isi padu dia akan berkurang. Jadi jawapan berkurang sebab tanya isi padu. Okey kan? Okey, cikgu tanya kamu, isi padu yang keluar tu berkurang. Dalam air sungai isi padu lebih banyak kan? Betul tak? Tapi kalau timbang dua-dua sama berat ke tak? Sama ke tak berat dia? Sama. Satu dalam, ya, apa macam mana? Sama Ya, sama. Sebab apa? Yang air disesarkan itu adalah berat objek ataupun daya apung. Sebab dia terapung, daya objek daya apung sama dengan berat objek. Jadi cuma isi padu je berkurang. Kalau air laut isi padu dia kurang, air sungai isi padu lebih. Tapi bila timbang dua-dua sama berat dua-dua. Sebab kayu balak yang sama, objek yang sama. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Soalan ni contoh lagi kan. Okey ni. Satu objek jisim dia 10 Newton. Isi padu dia bagi dah siap-siap. Okey. Diberi neraca ni bacaan dia kosong. Kita anggap bekas tu abaikan lah. Dia siap tolak lah ni kan. Dari zero siap-siap. Okey. Dan isi padu kosong. Bacaan penimba pun tak ada. Isi padu pun kosong. Okey. Bila objek ni diletakkan dalam air ni, cecair ni, air akan melimpah keluar macam ni. Maksudnya dia terapung. Terapung double lah kan. Double daya apung sama dengan berat objek. Jadi dia terapung dalam keadaan macam ni. Dia kata terapung 50%. Maksudnya 50% tenggelam, 50% lagi terapung. Tu maksud dia lah. Jadi cikgu nak tanya kamu, berapa bacaan untuk ni penimbang ni? Siapa 5 jawab? Newton. 5 Newton. 5 Newton. Betul ke? 50%. Okey, kita balik pada berapa? 50% berapa daripada bacaan ni? 5 Newton. Bukan 50% kan? Sebab ni berat dia bacaan ni untuk bacaan untuk berat air yang tersesar kan? Berat air tersesar sama dengan daya apung kan? Daya apung sama dengan berat objek. Sebab apa? Terapung. Jadi bacaan dia adalah 10 Newton juga. Boleh faham ke ni? Boleh faham kan? Boleh faham kan? Itu daya apung sama dengan berat air yang tersesar. Jadi daya apung sama dengan berat objek. Jadi samalah. 10 lah. Okey. Isi padu je. Okey. Isi padu berapa? Sama cuba. Berapa isi padu dia? Salah tak apa. Cuba. Berapa je ni? 100. Okey. Dia kata isi padu dia 100. Okey lah.
Tadi sini 200, terendam separuh jadi 100. Boleh faham ke ni? Isi padu ikut Faham. berapa yang direndamkan. Okey. Okey. Kita tengok soalan seterusnya pula ni kan. Dia ada 3 cecair. Warna lain juga letak cecair lain lah. Ada 3 cecair, cecair X, cecair Y, cecair Z. Tengok kan, bila masuk liquid ni, ni banyak tak? Banyak kan? Masuk ni sikit saja. Masuk ni banyak. Jadi kamu tengok sini yang paling banyak dekat ni lah, cecair Z lah. Cecair Y tak berapa sangat. Jadi dari segi ni semua ni adalah terapung. Jadi terapung dia adalah pegun double. Daya apung sama dengan berat air yang tersesar. Okey kan? Jadi ni samalah. Jadi berat air ini sama dengan berat objek A. Berat air ni sama dengan berat objek A. Berat cecair ni sama dengan berat objek A. Boleh faham kan? Jadi apabila timbang berat cecair ni dan cecair ni, mana yang lebih berat? Saya tanya kamu. Sama. Sama. Okey, bagus. Dah faham tu? Sebab objek yang sama. Okey, soalan. Cecair manakah yang mempunyai ketumpatan yang tertinggi? Mana? Mana ketumpatan yang tertinggi? Cecair Y. Okey, cecair Y. Nyatakan sebabnya. Apa sebab dia? Objek terapung. Objek lebih terapung. Cecair Y kan. Sebab reason dia lebih terapung. More float. Lebih terapung. Okey. Okey, soalan seterusnya. Cair manakah yang mempunyai daya apung yang tinggi? Dan nyatakan sebabnya. Daya apung yang tinggi. Mana tinggi daya apung? X, Y ke Z? Y. Z. Betul ke ni? Z. Z. Daya apung tinggi lah. Sebab kamu tengok dia banyak terendam kan? Cikgu nak tanya kamu, berapa berat ni? Dengan berat ni? Sama tak sama? Sama. Sama. Jadi jawapan dia daya apung yang sama untuk ketiga-tiga cecair. Boleh faham? Kenapa sama? Sebab objek yang sama. Dapat faham tak ni? Clear tak? Clear kan? Okey. Okey, cikgu dah buat faham. okey, prinsip HMDis cikgu akan buat kelas ni 2 kali kan. Minggu depan insya-Allah kita buat lagi prinsip HMDis supaya kamu betul-betul boleh faham bab ni kan. Tentang konsep daya apung ni, dabat dan dabu kan. Jadi kerana sebab dia objek yang sama, berat objek yang sama. Same object, same weight. Okey kan? Boleh kan? Cikgu teruskan. Ni betul lah dabu. Okey. Ataupun ni dabat. Dabat, dabu. Okey. Jadi berat objek sama dengan berat air yang tersesar. Berat objek daripada sini sama dengan berat air yang tersesar. Gabungan antara dua-dua. Dabat, dabu dia jadi berat objek sama dengan berat air yang tersesar. Jadi macam bobat lah. B-O-B-A-T. Bobat. Tak apalah kan. Cikgu teruskan. Okey, tips yang seterusnya. Nak bagi faham betul-betul konsep prinsip Archimedes. Okey kan. Dia kata objek A, B dan C terapung pegun. Terapung. Dah terapung semua ni, A, B, C ni. Jas air. Jadi sebab A, B, C ni mesti objek yang berlainan lah. Memang berlainan lah. Ni saiz ni besar. Saiz ni kecil sikit. Ni paling kecil. Okey. Yang manakah menjadi daya apung yang paling tinggi? Which one is the greatest buoyant force? Mana daya apung yang tinggi? Apa jawapannya? Yang mempunyai daya apung yang paling tinggi. Mana satu? C. Apa jawab? A. Ya? A. Okey, dalam kes ini objek yang berbeza kan. Jadi daya apung bergantung pada isi padu kan. Kan? Daya apung bergantung pada isi padu. Jadi objek yang mempunyai daya apung tinggi ialah kata objek yang berlainan, different object, jisim yang berlainan.
isi padu yang terendam pun berlainan. Jadi mana isi padu yang paling banyak sekali terendam? Cikgu tanya kamu. Yang A. Ya, A kan. Jadi sebab isi padu dia banyak, bergantung pada formula kan. Daya apung, bila isi padu banyak, daya apung akan apa? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Banyak kan? Daya apung yang banyak kan? Okey. Okey, cikgu teruskan kan. Jadi isi padu terbesar mempunyai daya apung yang besar. Kan? Isi padu yang besar menghasilkan daya apung yang besar. The greater volume displays, the greater buoyant force. Okey kan? Okey. Jadi objek A kerana isi padu yang disesarkan besar. Ataupun kita kata objek A kerana objek A because displays biggest volume of water. Faham tak ni? Minta respon sikit. Boleh faham ke? Faham cikgu, faham. Okey, terima kasih. Sebab cikgu punya mic ni masalah sikit lah. Cikgu try supaya kamu faham kan. Okey, tips yang kedua kan. Tengok gambar ni kan. Objek A, B, C. Diletakkan dalam liquid yang sama juga. Iaitu air, water. Okey. Jadi dekat tiga-tiga ni, soalan tanya apa? Tengok soalan tanya apa kan. Dia kata, objek yang berlainan, jisim yang berlainan. Jadi A, B, C jisim berlainan. Ini objek tak sama dengan tadi kan. Isi padu yang terendam berlainan. Jadi cikgu tanya kamu, mana satu daya apung yang tinggi ni? A, B, C ni. Yang B. Ya, betul B. B. Sebab apa? B merujuk pada luas isi padu. Kan? Luas. Jadi tengok ni. Jadi isi padu tersesar tu besar, daya apung besar. Nampak? Jadi ini isi padu besar. Jadi cikgu highlight kan. Tu dah. Okey. Objek B kerana because displays biggest volume of water. Ni nampak ni. Cikgu buat kuning ni maksudnya ni kawasan yang terendam. Yang besar. Jadi dia punya daya apung tinggi. Macam ni jugalah A ni. Isi padu besar sebab terendam. Kawasan yang besar kan. Okey, boleh kan? Ada soalan tak? Tak ada soalan? cikgu. Tak ada. Okey, terima kasih Kak Marina kan. Okey, kita pergi pada soalan SPM 2019 nombor 3 kan. Kita buat soalan ni. Okey, dia kata diagram 3 show a submarine floating stationary on the surface of the sea. Okey, terapung. Jadi double lah. Daya apung sama dengan berat objek. Ataupun dabat. Daya apung sama dengan berat air sesar. Jadi A, nyatakan prinsip yang membolehkan kapal selam itu terapung. Ini senang saja, dia je prinsip soalan lah. Jadi kamu boleh jawab lah. Cikgu bagi jawapan terus lah. Itu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes pun jaga kan. Ejaan kena betul. Jangan silap kan ejaan dia. Okey. Lagi satu kan. Boleh masuk keseimbangan daya. Kenapa keseimbangan daya? Itu yang masuk dengan prinsip keapungan. Itu double. Ini double. Ini dabat. Ini untuk terapung. Ini untuk terapung dan tenggelam. Tu dah cerita dah. Okey, soalan tu. The mass of the submarine. Mass dibagi. Okey. Density of sea water. Rho. Soalan daya apung yang bertindak ataupun the buoyant force act on the submarine. Kita guna apa ni? Formula. Double. Double kan. Daya apung sama dengan berat objek. Jadi daya apung kita tahu tadi. Kan? Kita buat F. Okey. F. Ataupun rho GV. Tapi rho GV kita tak tahu kan. Berat objek kita tahu. Sama dengan W. M. 1.5 darab 10 kuasa 7. Darab dengan G 10. Jadi daya apung sama dengan ni lah darab. Jadi dapat daya apung gantikan 1.5 darab 10 kuasa 8 Newton. Boleh faham tak ni? Boleh faham kan? Boleh cikgu. A. Okey, teruskan. Okey, nombor seterusnya.
Dia kata mass submarine dia bagi Jordan. GC kapal selam. Density dia bagi okey tak apalah ni soalan tadi kan. Okey. The volume of the sea water displaced. Jadi the volume. Kita tahu tadi daya apung sama dengan nilai tadi tu. Iaitu nilai dia 1.5 darab 10 kuasa 8. Jadi kita nak guna ni kembali untuk soalan ni. Iaitu daya apung sama dengan rho GV. Rho GV. Ini formula untuk daya apung. Okey kan? Rho GV kan? Okey, jadi kita gantikan. Daya apung tadi 1.5 darab 10 kuasa 8. 10 kuasa 8 sama dengan 1.03 darab dengan 10 kuasa 3. Ini adalah ketumpatan. Okey. Boleh tutup mic siapa? Nurliana ya? Tutup mic boleh? Okey kan? V. Ni V dia. Isi padu yang ditanya soalan. G10. Okey, jadi kita gantikan. Jadikan V sebagai tajuk. Gantikan. Tu isi density, ketumpatan. Jadi V kita gantikan, kita dapat V sama dengan 1.456 darab 10 kuasa 4 meter 3. Tu dah. Kita dapat ni. Boleh faham kan? Daya apung. Rho GV. Okey. Kita pergi soalan yang seterusnya C. When the water is filled into the ballast tank. Dalam tangki kapal selam dia ada satu tangki panggil ballast tank kan. So the submarine submerged into the sea. Bila air masuk dalam ballast tank, air akan turun ke bawah sebab berat dia bertambah kan. Okay, give one reason why the submarine submerged. Bagaimana kapal selam itu boleh tenggelam. Tadi cikgu jawab dah. Apa alasan kamu? Tangki balas. Diisi. Ada siapa yang cuba? Tak apa juga gila kan. Jadi berat telah bertambah. Jadi berat telah melebihi daya apung. Jadi kapal selam tu akan lebih tenggelam. Ataupun turun ke bawah. Move downwards. Okay kan? Itu maksud dia kan. Okay, cikgu teruskan. Okey, soalan ni. Soalan seterusnya ini tentang neraca spring. Okey. Ni ada batu kita timbang, berat objek. Jadi berat dia 25 Newton. Okey, lepas tu kita masuk dalam air. Kita dapati air telah meningkat naik. Dia punya paras meningkat naik. Maksudnya isi padu telah bertambah ke? Tak. Paras dia bertambah kan. Ni panggil liquid displace lah kan. Ataupun kita panggil air yang tersesar. Okey. Tapi bacaan penimbang telah berkurang jadi 15 Newton. Ini dipanggil sebagai berat apa? Berat ketara. Okey, ini berat ketara. Ini kita panggil sebagai berat sebenar. Ini berat sebenar. Ini berat ketara. Isi padu bertambah berapa? Itu melibatkan daya apung. Okey, soalan pertama. Cikgu minta kamu jawab kan. Berapakah berat sebenar? Berat sebenar maksudnya berat objek di udara. Berapa? 25 Newton. Siapa cuba? Okey. Betul lah 25 Newton. Ni senang je. Okey, dia kata berat ketara. Berat objek yang terendam dalam satu bendalih. Ada cecair lah. Iaitu berat ketara. Jadi berapa? 15. Berapa berat ketara ni? Okey, 15 Newton. Jadi beza dua ni. Daya apung sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Jadi berapa daya apung? 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton. Senang kan? 10 Newton. Jadi untuk kes ini, isi padu objek sama dengan isi padu air yang tersesar. Maksudnya katakan air ni tinggi ni, tiba-tiba naik sebanyak 50 cm3. Jadi kita kata isi padu batu ini sama dengan 50 cm3. Tu maksud dia kan. Jadi isi padu objek sama dengan isi padu air tersesar
Sebab objek telah terendam apa? Terendam sepenuhnya. Fully immersed. Terendam sepenuhnya. Boleh faham kan? Boleh lah ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh kan? Tak boleh boleh tanyalah kan. Kalau susah sangat kita WhatsApp ke apa kan. Okey. Okey, cuba tengok soalan seterusnya ni. Soalan contoh. Contoh. Okey, ni soalan lain sikit lah. Cikgu minta kamu lah sambil-sambil jawab. Soalan senang. Kadang saja tanya soalan simple kat kamu kan. Kamu tengok tahu beza kan. Okey, contoh ni 8 Newton. Ni ketumbatan cecair. Inilah cecair ni. Air lah kan. Air. Ini sebelum terendam. Ini lepas rendam 2 Newton. Ini air yang keluar. Tadi kita tak buat air keluar kan. Kita buat paras meningkat kan. Sekarang kita ambil air dia keluar pula. Okey, sebelum, ini selepas. Soalan pertama. Berapakah berat objek? Sahabat cuba. Berat objek berapa? Senang je ni. 8 Newton. Okey. Betul kan? Berat objek 8 Newton. Berat objek di udara. Tak ada apa gangguan. Betul-betul di udara 8 Newton. Okey, berat sebenar? Pening lah. Apa ni berat sebenar berat objek ni? Berat sebenar adalah 8 berapa? Newton. 8 Newton. Sebenarnya maksud berat sebenar dengan berat objek tu adalah sama. Faham saja cikgu buat supaya kamu tengok beza. Ada beza ke? Kamu tahu Faham, beza cikgu. beza kan? Okey, yang ketiga. Berat objek yang terendam dalam air. Berapa? 2 Newton. Ya, 2 Newton. Bagus jawab kan? Okey, yang berikutnya. Berat ketara. Iaitu berat objek yang terendam di dalam air. Berapa? 2 2 Newton. Newton. 2 Newton. Soalan sama juga. Tapi dia punya soalan bentuk 2 lain kan? Newton. Okey. Okey, yang kelima. Daya apung iaitu berat sebenar tolak berat ketara. Ada bagi siap-siap dah. Kamu senang lah ni. Jadi berapa daya apung? 6 6. Newton. 6 Newton. Ya, 8 tolak 2. Jadi 6 kan? Dapat dah. Berat air yang tersesar. Pula ni. Berat air yang tersesar. Berapa ni? 2 Newton. Daya apung. Daya apung kita tahu 6 Newton kan? Berat air yang tersesar berapa? Berapa ni? Cuba cuba. 6 Berapa berat air Newton. tersesar? 6 Newton. Ya, 6 Newton. Balik pada cikgu punya tips, ingat dia apa? Dapat. 6 Newton. Dapat. 6 Newton. Dapat. Ya, 6 Newton. Okey kan? Bagus kan? 6 Newton. Okey, betul. Terima kasih. Okey, jisim objek. Jisim objek, kita tahu berat objek ni berapa? 8 Newton. Jisim objek, kita balik pada formula W sama dengan mg. Dia berapa tu? Berapa tu? 80 80. kilogram. Ya ke 80? Jadi W sama dengan mg. 0.8. 0.8. Ya, 0.8. kita balik tu kan. Balik. Mg sama dengan 8. G 10. Jadi M sama dengan 0.8 kg. Ini contoh. Boleh kan? Okey, kita pergi pada jisim air yang tersesar. Jisim air yang tersesar. Air tersesar ni berapa jisim dia? 0.6 kilogram. 0 point. Berapa ni? Berapa berat ni? Berat dia berapa? 6 Newton. Berat air tersesar 6 Newton. 6 Newton kan? Jisim air tersesar kita guna 0.6. Boleh kan? 6 Newton. Bagi dapat. Ya. Daripada 6 Newton tadi dapat. Mg sama dengan 10. Jadi M darab dengan 10 sama dengan 6. M sama dengan 0.6. Boleh Okey. Kita pergi pada isi padu air yang tersesar. Isi padu air tersesar ialah bergantung pada berat air yang tersesar. Isi padu apa? Daya apung. Daya apung sama dengan 6. Rho 1000. G 10. W kita nak cari. Betul tak? Berapa tu nilai dia? Tengok dia bagilah kan.
Berat air yang tersesar sama dengan daya apung. Dabat. Jadi daya apung sama dengan 6. Daya apung itu adalah rho GV. Rho 1000, G 10, W. Jadi W sama dengan 0.0006 meter cube. Untuk soalan ni lah. Boleh faham tak ni? Boleh Kita cikgu. pakai formula. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Isi padu objek. Isi padu objek. Isi padu objek macam mana dapat ni? Kita kena tengok berat objek. Jisim objek dah? Okey, macam mana tu? Kau ingat benda lain? Apa dah? Berapa isi padu objek? Itu konsep apa yang pakai? Isi padu air tersesar 0.0 ni kan? Isi padu objek berapa? 0.0008. Ya, sama dengan ni juga. Sebab apa? Isi padu objek sama dengan isi padu cecair yang keluar. Sebab apa? Dia terendam sepenuhnya. Boleh faham kan? Jadi kita jawab terus. Isi padu objek sama dengan isi padu air yang tersesar. Sebab dia terendam sepenuhnya. Jadi kita dapat V sama dengan atas juga. 0.00 ni. Okey. Ketumpatan air. Ketumpatan air apa? Soalan ni pun nak tanya. Sebenarnya dah bagi dah berapa? 1000. Ketumpatan air. Jangan pening kan? Ini dah bagi. Nampak? Ketumpatan air. Ni lah 1000 ni. 1000. Sebenarnya ketumpatan air ni tetap dah kan. Air yang tulen 1000 lah. Kalau air garam dia lebih sikit. Lebih dari 1000 sikit lah kan. Ketumpatan objek. Objek ketumpatan apa? Jisim per isi padu. Jisim objek berapa? Tengok jisim objek. Ni jisim objek 0.8. tadi. Nombor ni. 0.8. Isi padu objek? 0.06 ni. Jadi ganti. Ya, betul. Jadi dia gantikan kan. Jadi terdapat M per W 0.8 per 0.006. Jadi dia punya ketumpatan 1333. Nampak? Soalan seterusnya. Ramalkan apakah yang berlaku kepada objek jika neraca spring tidak digunakan. Maksudnya dia letak batu ni terus tanpa ada neraca spring ataupun ikatan ni, tali ni. Jadi apa yang kamu fikirkan? Dia akan tenggelam. Dia akan terapung. Ya, dia akan tenggelam. Kenapa dia akan tenggelam? Kenapa dia tenggelam? Sebab dia Berat dia berat melebihi daya apungan. Ya, bab ketumpatan objek ini melebihi ketumpatan cecair. Nampak? Nampak? Ketumpatan objek melebihi ketumpatan air. Faham dah ni? Faham cikgu. Clear kan? Okey. Ni konsep yang kena faham tu. Bila kamu dah faham, datang soalan macam mana, insya-Allah boleh jawab lah. Okey, tu buat soalan SPM 2009, nombor 5. Okey, tengok sama kan. Dia kata, tengok ni, raja, ada bagi dua raja. Neraca spring ada. Okey, pada raja 5.1, dia kata bacaan bika kosong. Ni bika ni kosong, tapi ada bacaan 1 Newton. Okey, berat sebuah bika berisi air. Berat sebuah bika berisi air lah ni. Bika-bika itu adalah serupa. Ni bika ni sebelum, ini dan selepas. Tengok objek macam ni. 8 Newton. Ni berat apa ni? 8 Newton ni? Berat objek. Berat objek. Tengok dia terendam apa? Terendam sepenuhnya. Berat Apa maksud objek. kalau terendam sepenuhnya? Isi padu objek sama dengan isi padu cecair ni. Sebab terendam sepenuhnya. Kita dah tahu dah. Okey, 1 Newton ni apa? 1 Newton ni apa? Berat bekas. Boleh? Berat bekas. Okey. Okey, tengok tu. Okey, soalan seterusnya. Apakah dimasukkan berat? Ya. Berat bika. Bika tu. Bika. Bika lah ni berat bika lah. 1 Newton. Okey. Boleh cikgu. Apakah maksud berat? Berat ialah daya
graviti yang bertindak ke atas objek. Ni soalan biasalah. Soalan pertama dia akan tanya definition. Okey, kita teruskan. Soalan B1. Minta kamu jawab lah. Apakah beza di antara bacaan raca spring di Raja 5.1 dengan Raja 5.2? Ni senang je kan. Ini dah 8. Ini dah 6. Dia kata apakah beza? Berapa? 2 Newton. Berapa beza? Yalah 8 tolak 6 lah. 2 lah. Boleh kan? Senang je tanya bacaan ni. Ni senang kan? Okey. Okey. Kita apa ni? Namakan daya yang diwakili oleh bacaan 5B1. Ni. Jadi ini tolak ini. Ini berat sebenar atau berat objek. Ini berat ketara. Ketara. Jadi 2 Newton ni apa? Daya apung. Daya apung. Ya, daya apung. Buoyant force. Daya apung kan? Okey, C1. Berapakah bacaan neraca mampatan Rajah 5.2? Dia tanya 5.2 je, tengok bacaan dia. 5.2 bacaan dia 3 Newton. Boleh kan? Bacaan 3 Newton. Jadi tulislah 3 Newton sini. Faham dah ni? Sebab dia tanya bacaan 5.2. Okey. Soalan yang seterusnya. Namakan kuantum fizik yang diwakili oleh bacaan 5C1. Yang ni. Sebenarnya 3 Newton ni ukur apa sebenarnya? Berat apa? Berat air yang tersesar. Berat air tersesar, itu saja. Berat air sesar dan berat bekas. Bika. Berat bika plus berat air yang tersesar. Boleh? Berat bika tambah berat air yang tersesar. Jadi berapa berat air tersesar ni? 2 Newton. 2. Jadi betul lah. 8 tolak 6, 2 lah. Itulah daya apung. Berat air yang tersesar ialah daya apung. Dabat. Boleh Boleh faham? Boleh. Boleh juga teruskan ya. Okey. Next dia kata hubungan kan. Hubung kait jawapan anda dengan Raja 5B 2 dengan ni. Tadi dia suruh kaitkan lah. 5B tadi kita jawab berat air yang disesarkan sama dengan daya apung. 5B1, 5B2 dengan ni. Berat air yang disesarkan yang ni, berat air yang disesarkan yang ni adalah sama dengan 2 Newton ni, daya apung. Tu maksud dia kan. Okey. Sama dengan daya apung. Prinsip yang terlibat senang saja. Prinsip Archimedes. Okey, soalan E. Dia tanya kamu lah. Apakah yang terjadi kepada bacaan raca spring pada rajah ni apabila blok logam direndam lebih dalam ke dalam air? Ni gambar mana? Ini gambar ni. Apa jadi bacaan raca spring ni? Jadi 6 Newton kan? Sekarang kita bawa dia turun lagi ke bawah. Berapa bacaan ni? Berkurang. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Bertambah berkurang? Berkurang. Berkurang Cuma cakap berkurang Sebenarnya okey, cikgu nak tanya kamu kan. Semasa dia masuk ni, air akan melimpah keluar kan. Sekarang dia sudah penuh. Isi padu penuh tak penuh ni? Dia rendam sepenuhnya kan? Sama. Jadi isi padu ni pun sama kan? Kalau rendam lagi isi padu sama tak sama? Sama. Sama. Jadi maksudnya isi padu ni sama juga kan? Jadi tiada perubahan lah. Boleh faham tak? Bila direndamkan makin ke bawah lagi, sebab dia dah rendam sepenuhnya. Kalau direndam tak sepenuhnya, isi padu ni akan bertambah. Sebab dia dah rendam sepenuhnya, jadi isi padu ni adalah tetap, tidak berubah. Boleh faham cikgu kan? Clear tak? Clear cikgu. Jadi tidak berubah. Sebab apa? Dia dah rendam sepenuhnya. Isi padu air yang keluar tu sama dengan isi padu objek. Kalau kita turun lagi pun, isi padu tetap sama. Boleh Clear tak? Boleh cikgu. Okey. Bab ni susah sikit nak terang Okey kan? Okey, kita pergi pada soalan SPM 2003 nombor 5.
kita cuba soalan ni kan. Masih lagi guna neraca spring. Okey, dia bagi 3 situasi. Ini 10 Newton berat dalam udara, bukan air kan, udara. Ini 8 Newton tapi rendam baru separuh, partially immersed. Separuh terendam. Ini dah rendam sepenuhnya, dia jadi 7 Newton. Ini. Kalau makin ke bawah lagi, tetap 7 Newton. Boleh faham kan? Okey. Ke bawah ke 7 Newton juga. Tapi air yang keluar tu tetap sama. Tak berubah. Okey. Soalan A. Bandingkan bacaan dan spring dalam rajah A dan B. Ini senang je kan? Suruh banding A 10 Newton, B 8 Newton. Jadi jawapan dia senang saja. Suruh bandingkan rajah A, figure A more than figure B. Jadi cikgu cadangkan tulis ayat lah. Kalau periksa ni, more than. Ataupun lebih besar daripada figure B. Okey, B. Namakan 3 daya yang bertindak pada K semasa terendam sebahagian dan sepenuhnya dalam air. Kata, name a 3 force. Apa dia? 3 forces yang bertindak. Apa dia? Daya apung. Daya apungan. Daya Daya apung yang kedua berat. Kita dapat 2 kan? Daya apung berat. Lagi satu apa daya? Kita tengok kan. Objek ni terikat dengan tali. Betul tak? Tali ni raja spring ada tali sini kan. Terikat dengan tali. Jadi tali ni dipanggil sebagai tegangan. Ataupun tension of the string. Tegangan tali. So, dia minta 3 bagi 3 lah. Daya apung, buoyant force, tension, ke bawah, weight. Buoyant force ke atas, upward force, tension, atas ke bawah? Bawah. Daya. Ya, Bawah. tension ke atas. Ke atas juga kan? Weight ke bawah. Jadi daya apung ke atas, tension pun ke atas, tali pun ke atas juga kan? Weight ke bawah. Boleh faham kan? 3 daya tu. Boleh faham kan? Sebab dia ada tali ikat tu. Sebab tu kita ambil tension tu. Okey, C. Nyata dan terangkan hubungan di antara daya-daya di bawah. Dia minta daya di bawah kan? Jadi daya mana yang paling besar ni? Mana daya ke bawah? Bawah mana? Daya ke bawah mana? Daya apungan Berat. 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 Berat ke bawah. Downward force ke bawah. Ke atas, 2 ni. Buoyant force dan tension. Daya apungan. weight berat. Okey kan? Jadi kita jawab macam ni. Berat. Ya. Jadi kita daya tegangan ke atas tambah tegangan, daya keapungan tambah Daya apungan. tegangan sama dengan berat. Jadi daya apung ke atas, arahnya atas, tegangan arahnya atas, dua-duanya atas tambah sebab sama arah, sama dengan berat ke bawah. Boleh kan? Boleh faham tak ni? Okey, boleh juga teruskan kan? Namakan prinsip yang terlibat. Memang senang lah. Tajuk dia prinsip Archimedes lah. Biasalah kan? Okey, yang E. Apakah yang berlaku kepada bacaan neraca spring pada rajah C jika air itu digantikan dengan larutan garam? Bila garam ni apa yang confirm tentang larutan garam? Apa yang confirm tentang larutan garam? Ketepatan. Lebih Ketepatan cepat. tinggi. Ya, ketepatan tinggi. Jadi bila kita letak tu, dia lebih terapung ke lebih tenggelam? Lebih terapung. Lebih terapung. Lebih terapung. Kita tengok balik gambar tadi kan. Jadi dia lebih terapung, balik tolak kata. Jadi bacaan dia bertambah ke berkurang masa? Bacaan bertambah. Okey, bacaan bertambah ya. Maksudnya jadi dalam 7.5 macam tu lah kan. Okey, lebih kurang kan. Okey, jadi jawapannya berkurang. Betul lah kan. Boleh faham tak? Dia kata, apakah berlaku bacaan neraca spring jika air itu diganti dengan larutan garam?
Boleh faham ke ni? Boleh? Faham. Faham juga. Sebabnya, ni. Daya apung bertambah kerana air garam lebih tumpat. Kerana air garam lebih tumpat. Jadi bacaan bertambah. Cikgu sepatutnya buat gambar kat sini boleh nampak clear sikit kan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada ke? Oh, tak ada kan? Faham yang tadi kan? Bacaan berkurang tambah boleh kan? Faham cikgu. Boleh kan? Okey, jadi Cikgu, kita akan sambung. Ya. Saya nak tanya, macam mana daya tegangan tu boleh jadi ke atas pula? Oh, daya tegangan ke atas. Kalau macam ni kan, cikgu tunjuk gambar balik lah kan. Kita balik gambar kan. Okey. Okey, dalam kes ini, nampak tak? Objek ni, ini ada tentu ada berat ke bawah kan? Tali ikat dia kan? Agaknya tali arah ni ke mana? Ke bawah ke atas? Ke bawah tanya kan kamu. cikgu? Kalau duduk ke bawah, objek jatuh ke bawah lah. Mana? Dia dalam keadaan keseimbangan, mesti tali ni arah dia ke atas. Supaya jangan objek jatuh. Dan berat ke bawah. Jadi berat ke bawah. Baru seimbang. Boleh faham dah ni? Kan? Faham. Okey, dah faham. Tapi dalam kes ini pun sama juga. Dalam kes ini pun sama juga kan. Tali ke atas. Tapi kebetulan ada daya apung. Daya apung ke atas. Dia pun ke atas. Jadi berat tetap ke bawah. Boleh faham kan? Okey, faham cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita akan sambung lagi minggu depan. Masih lagi prinsip Archimedes. Untuk soalan-soalan yang cikgu akan bagi. Okey kan? Cikgu ingat setakat ni saja ceramah cikgu. Okey, kelas cikgu. Cikgu minta maaf. Ada masalah teknikal tadi. Okey, cikgu. Okeylah, cikgu berhentilah kelas ni.